Mari mendengarkan firman Tuhan. 我们来聆听上帝的话语。各位弟兄姐妹，我们先低头祷告。 Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. 亲爱的父神，我们感谢你， Bapak yang terkasih, kami bersyukur kepada Engkau. 你赐下给我们这么宝贵的时间， Tuhan berikan kami kesempatan dan waktu yang begitu berharga, 可以来享受你的大爱， boleh menikmati kasih-Mu yang besar, 也是领受你话语。 dan juga boleh menikmati firman-Mu. 求你掌管我们的心思意念， Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. 求圣灵在我们当中动善功， Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, 让我们每一个人都得着造就。 sehingga setiap kami mendengar firman, kami juga ditolong oleh Engkau. 求你恩待高摩你两位卑微的仆人， Kiranya Engkau memakai kedua hamba-Mu yang hina dina ini, 能够把你的心意、你的话语讲解得清楚， sehingga boleh menyampaikan dengan jelas firman-Mu, 荣耀归给上帝。 dan kemuliaan dikembalikan pada diri Tuhan. 奉了耶稣基督圣名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera Bapak Ibu. 非常感谢主，今天早上我们可以一起来到他的面前思想上帝的话语。 Sungguh bersyukur di pagi ini kita boleh kembali ke hadirat Tuhan, boleh mendengar firman-Nya. 今天的主题就是谨慎和警醒。 Tema hari ini adalah berjaga-jaga dan berdoa. 我们打开马可福音第13章， Kita buka Markus pasal ke-13. 我们从第32节看到第37节。 Kita akan baca dari ayat 32 sampai ke 37. 我要先用华语的来念，然后再用印尼文的来念。 Kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Indonesia. 马可福音第13章32节，圣经如此说：但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯有父知道。你们要谨慎、警醒、祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。 这是正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派个人当做的工，又吩咐看门的警醒。所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨，恐怕他忽然来到。 看见你们睡着了，我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒。 Markus 13 ayat 32 sampai 37, demikian firman Tuhan. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. 我们读经到此， Kita baca firman Tuhan sampai di sini. 各位弟兄姐妹，如果我们从时间的角度来看，主耶稣为我们做成救恩的大功。 Bapak Ibu, ditinjau dari segi waktu, kalau kita melihat karya keselamatan Yesus Kristus, 所以主耶稣伟大救恩的大功，可以从3个时间角度来看。 sehingga karya keselamatan Kristus yang besar itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang waktu. 第一的就是从过去时间的来看， Yang pertama ditinjau dari sudut masa lalu. 主耶稣曾经为我们生在伯利恒， Kristus telah lahir bagi kita di Bethlehem, 在一个卑微马草的地方， di sebuah tempat yaitu palungan yang hina. 可能我们不愿意去的地方， Itu mungkin tempat yang kita nggak ingin pergi. 但是全能的主来到这个卑微肮脏的地方，为了要救赎我们。 Tapi Allah yang Maha Kuasa sengaja datang ke palungan yang hina dan dina itu karena mau menyelamatkan diri kita. 他也是愿意为我们死在各个榻上， Dan Tuhan juga rela bagi kita mati di atas Golgota. 担当最大的痛苦，
menanggung penderitaan yang paling besar, 流出他的宝血， sehingga mengalirkan darah yang berharga, 为了要把我们从罪恶黑暗里面救赎出来。 supaya bisa menebus kita daripada kegelapan dosa. 他从死里复活， Dan dia bangkit dari kematian. 他是全能的上帝， Dia adalah Allah yang maha kuasa. 他回到天家，坐在上帝的右边。 Dan dia kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 这是过去耶稣已经为我们做成的大功， Ini adalah karya besar yang Tuhan sudah lakukan di masa lampau. 也是显明他的大爱、他的大恩在我们当中。 Ini juga melukiskan anugerahnya dan kasihnya yang besar pada diri kita. 第二方面，就是从现在的角度来看， Dari sudut pandang yang kedua, yaitu dari masa sekarang ini, 耶稣救赎了我们， Tuhan telah menebus diri kita. 他才是真正与我们同在， Dan Tuhan selalu beserta dengan diri kita. 他是以马内利的上帝， Dia adalah Allah Immanuel. 他是有恩典的上帝， Dia adalah Allah yang punya anugerah. 他是明白我们问题痛苦的上帝， Dia adalah Allah yang mengerti masalah kelemahan kita. 他是擦干我们眼泪的上帝， Dia adalah Allah yang menghapus kering air mata kita. 他是引领我们道路的上帝。 Dia adalah Allah yang memimpin jalan kehidupan kita. 所以现在他住在我们心中， Dan dia sekarang tinggal di hati kita. 他与我们同在， Dia beserta dengan kita. 他给我们力量， Dia berikan kita kekuatan. 他给我们恩典， Dia berikan kita anugerah. 让我们可以靠着他勇敢前行，来面对世界各种各样的问题。 Sehingga bersandar pada diri dia, kita berani menghadapi segala kesulitan dan masalah di muka bumi ini. 然后第三方面就是从将来的时间角度来看， Sudut pandang yang ketiga yaitu dari masa yang akan datang. 主耶稣有一天要再来， Tuhan Yesus suatu hari nanti akan datang kembali 把天国赐给我们， dan berikan kita kerajaan surga. 把我们带回到天家荣耀永远的地方。 Dan Tuhan akan bawa kita kembali ke tempat yang mulia. 这个是我们每一个基督徒很重要的盼望。 Ini adalah suatu pengharapan orang Kristen yang sangat amat penting. 如果今天我们活在这个世界没有盼望， Kalau kita sekarang ini hidup di dunia dan tidak ada pengharapan, 我们就没有方向， maka kita juga nggak punya arah. 我们没有喜乐， Kita nggak ada sukacita. 我们没有力量， Kita juga nggak ada kekuatan. 因为我们不知道我们要往哪里去， Karena kita tidak tahu kita mau kemana. 因为我们不知道我们的生命有什么意义，有什么价值。 Karena kita tidak tahu diri kita punya nilai apa, makna apa. 但是耶稣把天国赐给我们， Tapi Tuhan Yesus memberikan kerajaan surga pada diri kita. 是我们将来要到的地方， Yaitu suatu tempat yang kita akan pergi ke sana suatu hari nanti. 是我们生命的方向。 Itu adalah arah daripada kehidupan kita. 我们要努力向那个地方跑， Dan kita harus giat berjalan kepada arah itu. 那个是我们荣耀的盼望，也是我们生命的精神。 Itu adalah suatu pengharapan yang mulia bagi diri kita dan juga adalah semangat pada diri kita. 各位弟兄姐妹， Bapak Ibu yang terkasih, 有关耶稣再来这个信息， melalui berita Tuhan Yesus akan datang kembali, 这个是圣经里面一个很重要的应许， ini adalah dalam Alkitab janji Tuhan yang sangat penting. 而且是我们生命很渴慕的应许。 Ini juga adalah suatu janji yang kita rindukan dalam kehidupan kita. 有一天主耶稣要再来到我们当中。 Itu suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali di tengah-tengah kita. 当我们看马可福音第13章， Waktu kita perhatikan Markus pasal ke-13, 当我们看整章这个经文的时候， waktu kita melihat sepanjang satu pasal ini, 那这一章的经文就讲到耶稣再来的信息。 ini adalah berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 耶稣非常清楚告诉我们， Tuhan Yesus dengan jelas beritahu pada diri kita, 人子有一天一定要来到我们当中。 itu anak manusia suatu hari nanti pasti datang kembali. 还有，当他还没有来到这个世界的时候， Dan sebelum dia datang, 世界要发生哪一些事情呢？ di dunia akan terjadi hal-hal apa saja, 人心如何呢？ hati manusia akan seperti apa, 耶稣都讲得很清楚。 dan Tuhan Yesus beritahu dengan sangat jelas. 在这个马可第13章里面， Di dalam Markus pasal ke-13 ini, 当耶稣把这些的信息讲完的时候， waktu Tuhan Yesus ceritakan selesai 耶 kisah 稣 ini, 给我们一个很重要的劝勉： dan Tuhan Yesus berikan kita suatu nasihat yang sangat penting, 你们要谨慎而警醒。 yaitu kalian harus berjaga-jaga.
这个是我们今天要思想的题目。 Ini adalah tema yang hari ini kita akan renungkan. 是从主耶稣在马可13章里面一个很重要的劝勉，让我们要明白的。 Itu nasihat yang sangat penting yang Tuhan Yesus katakan yang kita harus mengerti, yang tercatat dalam Markus pasal ke-13. 各位弟兄姐妹，为什么我们要谨慎而警醒呢？ Jadi mengapa kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga? 因为在这个末世的时代是非常困难、充满这个挑战的时代。 Karena kondisi akhir zaman ada kondisi yang sangat sulit, penuh dengan tantangan. 圣经告诉我们， Kita beritahu pada diri kita, 耶稣还没有来之前， yaitu sebelum kedatangan Yesus 要发生许多的事情， akan terjadi banyak hal. 有假先知出来， Ada nabi palsu yang muncul. 他们靠耶稣的名或者做很多的神迹， Mereka bersandar nama Yesus melakukan banyak mujizat 而且迷惑许多的人。 dan juga telah menyesatkan banyak orang. 所以耶稣说：“你们要警醒，让你们不会落在迷惑里面。” Sehingga Tuhan Yesus berkata, kalian harus berjaga-jaga supaya kalian jangan tersesat. 这个世界很多的传说， Di dunia ini banyak sekali isu-isu. 如果我们不清楚上帝的话语， Jikalau kita tidak mengerti dengan jelas firman Tuhan, 如果我们的信仰不建立在神的话语里面， jadi kalau iman kita tidak dibangun di atas dasar firman Tuhan, 如果我们的心灵没有圣灵来引导、指导，给我们启示的话， jikalau rohani kita, hidup kita tidak dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, 我们就很容易被这个世界的潮流，在这个迷惑的教导就拉过去了。 maka kita gampang sekali oleh isu-isu dan tren dunia ini kita tersesat. 所以耶稣说，在这样的情况之下， Sehingga Yesus berkata, dalam kondisi seperti ini, 你们要非常的谨慎， kalian harus berhati-hati dan berjaga-jaga. 要保守你的心思， Harus jaga hati dan pikiranmu dengan 让你 baik, 走在真道里面，让你走在永远的道路里面。 sehingga kau berjalan pada jalan kebenaran dan kau berjalan pada jalan kehidupan yang kekal. 再来，耶稣说，国要攻打国， Yesus juga berkata, negara akan perang melawan negara, 或者民要攻打民， ataupun bangsa melawan bangsa. 到处有战争。 Di mana-mana ada peperangan. 这个耶稣来之前要发生的事情， Ini semua akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. 而且这个战争的问题一天一天摆在我们的眼前， Dan peperangan ini sehari demi sehari semuanya ada di depan mata kita. 我们都看得很清楚。 Kita lihat dengan jelas. 今天我们知道有这个乌克兰的战争， Hari ini kita melihat Rusia perang melawan Ukraina. 可看起来这个好像两个国家的问题，看起 Secara 来 permukaan kelihatannya cuma dua negara yang sedang berperang, 就是俄罗斯跟这个乌克兰在那边战争， yaitu perang antara Rusia dengan Ukraina. 但是它的背后是很复杂的问题。 Tapi di baliknya ada hal yang sangat rumit. 美国西方这个北约是站在这个乌克兰的后面， Jadi negara Amerika, Eropa, dan NATO berdiri di belakang Ukraina. 那再来这个苏联跟其他的国家也是在这个建立关系、建立势力来面对这个西方。 Itu negara Rusia dulu Uni Soviet, mereka juga bersatu sedang membangun relasi ini. 所以这个事情如果没有好好处理的话， Sehingga kasus perang ini kalau tidak ditangani dengan baik, 不是两个国家的问题， jadi bukan cuma urusan semata dua negara, 会更大的问题， dan akan muncul masalah yang lebih besar, 对这个世界有很大的影响， dan akan berpengaruh sangat besar kepada dunia ini, 无论是经济方面， baik dalam hal ekonomi, 或者在治安方面， baik dalam hal keamanan, 或者世界的和平， ataupun perdamaian dunia. 会遭到很大的伤害，遭到很大的问题。 Ini semua akan terjadi suatu masalah yang sangat besar. 这个是末世的预兆， Ini adalah gambaran daripada akhir zaman, 有这些的问题发生。 dan masalah ini terjadi. 主耶稣说，地震也是到处会发生， Dan Yesus juga berkata gempa bumi akan terjadi di mana-mana. 地震的数量会越来越多， Dan frekuensi gempa itu makin hari makin banyak. 这个是我们需要面对的。 Ini juga ada hal yang kita harus hadapi. 有一些的地理学家告诉我们， Ada ahli geologi berkata pada diri kita, 印尼的地震一年比一年是更多的。 yaitu jumlah gempa di Indonesia makin hari itu makin banyak. 2013年的时候， Tahun 2013, 有4234次发生。
terjadi gempa 4.230 kali. 然后在2016年的时候， Kemudian tahun 2016有5646次发生。 terjadi gempa 5.640 kali. 2018年的时候， Kemudian tahun 2018有8552次发生。 terjadi gempa 8.552 kali. 2021年的时候， Tahun 2021 15019次的发生。 terjadi gempa 15.190 kali. 所以我们看这个数量是越来越多的， Jadi angka ini makin hari itu makin besar, 对我们的生命生活是带来很大的威胁。 sehingga bagi kehidupan kita ini mendatangkan ancaman yang besar. 而且主耶稣说，到处有饥荒，有饥荒， Dan Yesus juga berkata di mana-mana ada kelaparan, 食物不够， makanan tidak cukup, 人口越来越多， jumlah populasi makin hari makin besar, 工作越来越有问题， pekerjaan makin hari makin sedikit, 经济也是发生问题。 dan ekonomi juga timbul masalah. 如果今天你好好研究非洲各国家的问题的话， Jikalau engkau benar-benar perhatikan masalah yang terjadi di Afrika, 你们会知道，在那边有许多的人吃饭也没有东西好吃， dan di sana kita boleh temukan banyak orang yang kelaparan, tidak ada makanan yang bisa dimakan, 还有药品也是不够， dan juga obat-obatan juga tidak cukup, 生活非常的艰难。 sehingga kehidupan itu sangat sulit. 这个是现在的问题， Dan ini adalah masalah yang terjadi sekarang ini, 这个是末世的现象， dan ini adalah kondisi di akhir zaman, 困难会越来越多， dan kesulitan makin hari makin besar, 问题越来越多， masalah makin hari makin banyak, 人的心失去了真实的爱， dan hati orang kehilangan cinta kasih yang sejati, 而且家里也是发生许多的问题， dan juga di keluarga timbul banyak masalah. 还有我们相信上帝的人， Dan bagi kita yang percaya pada diri Allah, 圣经说我们要面对各种各样的逼迫或者各种各样的威胁， Alkitab juga berkata kita akan menghadapi berbagai macam penganiayaan dan bahaya. 这个是现实， Ini adalah sebuah realita. 因为这个问题是这样， Karena masalah seperti ini, 所以耶稣说你们要非常的谨慎而警醒。 sehingga Tuhan Yesus berkata engkau harus berhati-hati dan berjaga-jaga. 第二个问题， Masalah yang kedua, 我们不知道耶稣什么时候来， kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. 是否晚上， Apakah malam, 或者早晨， apakah pagi-pagi, 或者鸡叫的时候， waktu suatu ayam berkokok, 那他就来到我们当中了。 dan dia tiba-tiba datang di tengah-tengah kita. 如果他是来到我们当中， Jikalau Tuhan benar-benar datang pada diri kita, 我们的心没有预备好， apakah hati kita sudah disiapkan? 我们的行为没有预备好， Apakah tingkah laku kita sudah disiapkan? 我们的工作侍奉没有预备好， Apakah pekerjaan kita sudah disiapkan? 我们怎么样来迎接耶稣呢？ Bagaimana kita menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? 因为我们不知道他什么时候来。 Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. 圣经说天使也不知道， Alkitab berkata malaikat juga tidak tahu. 连主耶稣本身他也不知道， Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga tidak tahu. 只有天父才知道， Hanya Allah Bapa sendiri yang tahu. 因为没有人知道， Karena nggak ada yang tahu. 所以我们每一时刻都要好好预备我们的生命来迎接他。 Sehingga setiap saat kita harus siapkan diri kita menyambut kedatangan Dia. 当我们看马可福音第13章 Waktu kita melihat Markus 13 34到37节的时候， ayat 34 sampai 37, 主耶稣说，好像一个主人， Tuhan Yesus berkata seperti seorang tuan, 他离开他的家， dia pergi meninggalkan rumahnya 他往很远的地方去， dan dia pergi ke tempat yang jauh. 他把权柄交给仆人， Dan dia berikan tanggung jawab dan kuasa kepada hambanya. 他把权柄交给看门的人， Dan dia juga berikan kuasa kepada orang yang jaga pintu. 而且他的财产也是交给他们， Dan juga dia punya aset dia serahkan pada mereka. 他就去了。 Dan dia pergi. 但是有一天， Tapi suatu hari nanti 他要回来， dia akan kembali. 他什么时候回来呢？ Kapan dia pulang? 不知道， Tidak tahu. 可能早上、晚上。 Mungkin pagi, mungkin malam. 那如果他回来的时候， Nah, kalau dia kembali, 他见到我们， dia menemukan diri kita. 那当时我们做什么东西呢？ Nah, waktu itu apa yang sedang kita kerjakan? 是否我们懒惰呢？ Apakah kita sedang malas-malasan? 是否我们在打别人呢？ Apakah kita sedang memukul orang lain? 或者我们忽略了他给我们的权柄和信任呢？ Ataukah kita menyalahgunakan segala kuasa
dan tanggung jawab yang Dia berikan pada diri kita. 那所以我们要随时预备我们的心。 Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hati kita. 随时预备我们的心是什么意思呢？ Senantiasa menjaga hati kita maksudnya apa? 是不可以懒惰。 Itu nggak boleh malas. 如果一个工人懒惰的话， Jika seorang pekerja dia malas-malasan 他就没有做他的工， dan dia tidak kerjakan tugasnya dengan baik 他的心态没有精神， dan dia juga nggak ada fokus, nggak semangat 他没有做起他要做的责任。 dan dia tidak penuhi tanggung jawab dia. 如果我们从属灵的角度来看， Kalau kita lihat dari sudut pandang rohani, 一个懒惰的基督徒， seorang Kristen yang malas, 他就懒惰祷告， dia malas berdoa, 没有精心祷告， dia tidak doa dengan sungguh-sungguh, 没有心来到主的面前敬拜上帝， dia juga tidak sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. 不愿意顺服神的话， Dia juga tidak mau taat pada firman Tuhan. 不要想上帝的话， Dia tidak mau merenungkan firman Tuhan. 他跟随他肉体的需要， Jadi dia hidup seturut dengan hawa nafsu dia. 他跟随这个世界的潮流而走， Dan dia hidup mengikuti tren daripada dunia ini. 这个是懒惰的基督徒， Ini adalah orang Kristen yang malas. 这个是没有预备好迎接耶稣的来临， Ini ada seorang yang tidak menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. 也是不可以在当时睡着了，不可以睡着，除了不可以懒惰， Oh. Selain nggak boleh malas, juga nggak boleh tidur-tiduran. 睡着圣经这里告诉我们的意思， Jadi tidur, Alkitab di sini beritahu kita maknanya adalah 就是我们沉沦在罪恶的喜悦里面， yaitu kita tenggelam di dalam kesenangan dosa. 我们忘记了上帝的大恩大爱。 Kita lupa akan anugerah dan kasih Tuhan yang besar. 好像我们迷失在这个世界的宴乐里面， Sepertinya kita tersesat di dalam kesenangan duniawi ini. 这个是一种属灵的睡着。 Ini ada suatu tidur dalam makna rohani. 所以圣经说：“你们要起来， Sehingga kita berkata kalian harus bangun, 要警醒， harus berjaga-jaga. 好像挪亚的时代， Seperti pada zaman Nuh. 人家放纵他的情欲， Pada zaman Nuh, orang-orang hidup seturut nafsu mereka. 在宴乐里面生活， Hidup di dalam pesta pora hawa nafsu. 离开上帝， Meninggalkan Tuhan. 然后洪水来了。 Kemudian air bah datang. 当洪水来的时候呢， Tak kala air bah datang, 他们没有时间来到主的面前。 mereka bahkan gak ada waktu datang ke hadirat Tuhan. 这个挪亚的方舟已经关了他的门， Bahtera Nuh itu pintunya sudah ditutup. 虽然他们那边敲要进去， Sekarang mereka mengetuk mau masuk ke dalam. 但是时间已经过去了， Tapi waktu sudah berlalu. 门已经关了， Pintu sudah ditutup. 洪水已经冲他们， Air bah sudah menerjang mereka. 而且他们沉沦在洪水里面，死在洪水里面。 Kemudian mereka diterjang air bah dan mereka mati di tengah air bah. 主耶稣说：“人子来的时候也是如此， Sehingga Yesus berkata, tak kala anak manusia datang juga seperti ini. 你们不要沉沦在迷失在这个罪恶世界的这个宴乐里面， Kalian jangan tenggelam di dalam dosa. 要常常警醒， Sehingga harus senantiasa berjaga-jaga dan berhati-hati. 跟上帝同行。 Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 我们也不可以滥用权柄， Kita juga tidak boleh menyalahgunakan kuasa. 我们不可以滥用上帝给我们的恩典， Kita juga tidak boleh menyalahgunakan anugerah yang Tuhan berikan pada diri kita. 我们不可以滥用上帝给我们的时间。 Kita juga tidak boleh menyalahgunakan waktu yang Tuhan berikan pada diri kita. 今天你我坐在这边， Hari ini Anda dan saya duduk di sini. 我们有健康的身体， Kita ada tubuh yang sehat. 我们有好的家庭， Kita punya keluarga yang baik-baik. 上帝给我们各种的恩典、财富。 Tuhan berikan kita berbagai macam anugerah dan kekayaan. 那这些的东西 Dan hal-hal ini, 是上帝的信任， ini adalah suatu kepercayaan dari Tuhan. 不是要满足我们私意、个人的意见、个人的意义而已， Jadi bukan untuk melampiaskan kesenangan duniawi hawa nafsu diri kita. 但是要懂得怎么样来实行上帝的旨意。 Tapi harus tahu bagaimana dengan ini semua kita menjalankan kehendak Tuhan. 这个是所谓的警醒来迎接上帝的来临。 Inilah maksudnya kita harus berjaga-jaga menanti kedatangan, menyambut kedatangan Tuhan. 不可以滥用上帝给我们一切的恩典或者时间权柄。 Jadi tidak boleh menyalahgunakan anugerah, waktu, kuasa, tanggung jawab yang Tuhan berikan pada diri kita. 第三方面， Poin yang ketiga, 我们为什么要警醒呢？ yaitu mengapa kita harus berjaga-jaga? 因为我们要圆满把我们信心的道路走到最终的地方。
yaitu kita harus menjalani jalan iman kita sampai akhir. 有很多基督徒， Banyak orang Kristen 当他刚刚信主的时候， waktu dia mula-mula percaya kepada Tuhan, 非常的热心， dia sangat berkobar-kobar, 非常爱上帝， dia sangat mengasihi Tuhan, 心里充满上帝的爱， dan hati dia dipenuhi dengan kasih Tuhan yang besar, 也是很乐意侍奉上帝。 dan dia juga sangat mau melayani diri Tuhan. 但是走了可能5年的时间， Dan kemudian setelah lewat lebih kurang waktu 5 tahun, 也许可能走了10年、20年的时间， dan juga mungkin sudah lewat 10 tahun atau 20 tahun, 他的爱心慢慢冷淡， dan kasih dia kepada Tuhan makin hari makin kendor, 他的热情也是越来越冷漠了， dan kobaran hati dia, semangat dia makin hari itu makin dingin, 他的心不是朝向上帝， dan hati dia sudah tidak lagi menghadap pada diri Tuhan, 但是朝向这个世界所这个摆在我们前面的一切的这个宴乐。 tapi hati dia sudah tertuju kepada segala tawaran dunia, kesenangan dunia yang ada di depan mata. 所以他没有办法把这个信心的道路完美的走到最终的地步。 Sehingga dia tidak mampu menjalani perjalanan iman dia ini sampai akhirnya. 圣经里面也有很多的例子， Dan di Alkitab banyak sekali contoh seperti itu. 好像所罗门王， Seperti Raja Salomo, 当他登基的时候， waktu dia duduk di atas tahta, 是上帝很祝福的， dan Tuhan sangat berkati dia, 给他超过万民的聪明智慧， memberikan dia hikmat pengertian melampaui semua orang, 给他很大的权柄， memberikan dia kuasa yang sangat besar, 给他很多的财产， memberikan dia kekayaan yang besar, 所有的国民就拥护他。 dan raja-raja dari negara lain juga kagum sama dia. 撒罗摩敬拜上帝， Dan Raja Salomo menyembah diri Tuhan. 他纪念大卫所留下给他各种的诫命，他遵行大卫他父亲所留下给他各种的诫命。 Dan dia melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Daud papanya. 但是一年走一年， Tapi setahun demi setahun, 5年、10年之后， 5 tahun, 10 tahun, 圣经说他的心被他那一些的这个皇后拉去敬拜其他的偶像。 Alkitab berkata hati Salomo dipikat oleh permaisuri dan selir-selirnya sehingga beribadah kepada Allah yang lain. 最后他离开上帝， Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. 撒罗摩可以用很好的情况来开始他的这个王位。 Salomo dengan kondisi yang sangat baik, sangat prima memulai akan kerajaannya. 但是他没有办法很完美的达到最终的地步。 Tapi dia tidak mampu finishing well. 各位弟兄姐妹， Bapak Ibu yang terkasih, 人家怎么样衡量我们的成功呢？ bagaimana orang mengukur kesuksesan kita? 不是从开始的时候来衡量， Jadi bukan diukur dari waktu kita start, 不是在中间来衡量我们的成功， juga bukan di tengah-tengah mengukur bagaimana kita sukses. 是在终点那边的时候，人家才能够衡量我们生活的成功、信仰的成功、侍奉的成功是如何。 Tapi pada titik akhir, orang baru bisa menilai bagaimana kesuksesan rohani kita dan kehidupan kita. 如果我们能够达到最终最好完美的话， Kalau kita boleh menyelesaikan dengan sampai akhir, dengan baik, dengan indah, 这个是一个完美的基督徒， ini adalah suatu orang Kristen yang baik 是上帝喜悦的。 dan seorang Kristen yang Tuhan berkenan, 为了我们能够达到这个完美的结束， yaitu supaya kita boleh finishing well. 那主耶稣说：“你们随时要谨慎而警醒。” Supaya kita bisa finishing well, Yesus berkata, engkau harus berjaga-jaga dan berhati-hati. 我们怎么样来谨慎而警醒呢？ Bagaimana cara kita hidup berjaga-jaga dan berhati-hati? 第一方面， Yang pertama, 我们要有很严格的心态来面对这个罪的问题， yaitu kita dengan harus keras dan tegas menghadapi dosa, 让我们的心没有罪来捆绑我们， sehingga hati kita tidak dikungkung oleh dosa. 但是有圣经的话或者圣灵来控制、来带领我们。 Jadi ada firman Tuhan, ada roh Allah yang menguasai dan memimpin kehidupan kita.
我们对这个罪的问题要有个很严谨、严格的心态。 Kita harus punya sikap yang sangat tegas dan keras terhadap dosa. 如果没有的话， Jikalau tidak seperti ini, 我们有的时候没有感觉到，我们有的时候就落在这个罪恶的潮流里面。 kalau kita nggak punya sikap yang keras, sehingga kita tidak terasa, kadang kita sudah terbawa dalam kondisi tren dosa ini. 当我们看耶稣12个门徒的时候， Waktu kita melihat ke-12 murid Yesus, 他们跟随耶稣， mereka mengikuti Yesus. 他们看耶稣所行的神迹， Mereka melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. 他们看到耶稣是上帝的儿子， Mereka melihat Yesus adalah anak Allah. 但是其中一个卖耶稣， Tapi satu di antaranya menjual Yesus. 他的心走偏了， Hatinya sudah bias. 他被这个世界的这个势力把他拉去了。 Di mana kuasa dunia ini telah menarik, memikat hati dia. 当我们看这个犹大的生平的时候， Waktu kita melihat kehidupan daripada Yudas, 他把罪放在他的心中， dan dia menaruh dosa dalam diri dia. 他没有很严格的面对这个罪的问题， Dia tidak dengan sikap yang keras dan tegas menolak dosa. 他拿耶稣里面财政里面的钱， Dia mengambil uang dari perbendaharaan Yesus. 然后圣经说他的心被魔鬼进入去了， Alkitab berkata hati dia sudah dirasuk oleh iblis, 他看不清楚哪一个是真的，哪一个是假的， sehingga dia tidak bisa membedakan dengan jelas yang mana yang benar, yang sejati, yang mana yang salah. 他看不清那个是光或者这个是黑暗的， Dia tidak bisa lihat dengan jelas yang mana yang terang, yang mana yang gelap. 然后他最后就落在罪恶里面了。 Dan terakhir dia jatuh, terperangkap di dalam dosa. 我们怎么样能够谨慎警醒呢？ Bagaimana kita bisa berhati-hati dan berjaga-jaga? 就是我们要很严格、很有敏感性的来面对我们前面或者心中所有的罪恶的问题。 Yaitu kita harus dengan sikap yang tegas, keras, dan juga harus sensitif terhadap dosa yang ada dalam diri kita. 每一个人都有每一个人的软弱， Setiap orang itu punya kelemahan. 你有你的软弱，我也是有我的软弱。 Anda punya kelemahan, demikian juga dengan diri saya. 有的人是在金钱里面软弱， Ada orang lemah dalam hal keuangan. 有的人是在女人的身上软弱， Ada orang yang lemah dalam hal wanita. 有的人是在愿意骄傲这个问题的软弱。 Ada orang yang lemah dalam hal kesombongan. 那如果我们有这些的软弱的时候， Nah, jikalau kita ada kelemahan seperti hal-hal yang di atas, 我们就要很谨慎、谨慎来面对这些的软弱。 kita harus dengan sikap yang keras dan tegas menghadapi segala kelemahan ini. 让它不会控制、掌控我们的心灵。 Sehingga kelemahan-kelemahan ini tidak mengganggu, tidak merongrong, tidak mencengkram diri kita. 如果它是掌控我们的心灵的时候， Kalau dia sudah mencengkram diri kita, 我们就听不见上帝的话语， kita sudah tidak bisa mendengar firman Tuhan. 我们就不愿意顺从圣灵的带领， Dan kita juga sudah tidak mau taat kepada pimpinan Roh 那 Kudus. 慢慢会带入我们进入这个罪恶灭亡的道路里面。 Dan perlahan-lahan kita akan dibawa masuk ke dalam dosa ini. 一个人落在很大的罪恶， Satu orang kalau dia jatuh dalam dosa yang besar, 不是一天一时刻的事情， bukan terjadi dalam satu hari dan seketika saja. 这个是长期累积起来的。 Ini ada akumulasi dalam waktu yang panjang. 我们不注意的， Kita tidak perhatikan. 我们不严格面对问题， Kita tidak dengan serius dan tegas menghadapi masalah. 慢慢这个不好的习惯， Dan kebiasaan yang tidak baik ini perlahan-lahan, 而且这个黑暗魔鬼的势力 dan kuasa dari iblis dan kegelapan ini, 就会掌控我们的心。 dia terus mencengkram hati kita. 当这些罪恶势力太大了， Dan tak kala kuasa dosa ini sudah semakin besar, 我们没有办法去面对它的时候， dan kita sudah tidak mampu menghadapinya lagi, 我们就会落在罪恶的权势里面。 dan kita akan jatuh di dalam kuasa dan cengkram 所 daripada 以耶稣 dosa. 说要谨慎警醒的时候呢， Sehingga Yesus berkata, engkau harus berjaga-jaga, engkau harus berhati-hati. 就是要很严格来面对罪恶的问题，我们软弱的问题，这个黑势力的问题。 Yaitu kita harus dengan tegas, harus keras menghadapi kelemahan kita, menghadapi dosa, dan menghadapi dunia ini. 所以大卫曾经向上帝说 Sehingga Daud pernah demikian berkata pada diri Tuhan, 主啊，你查看我的心思， Tuhan tolong selidiki hati dan pikiranku. 如果有偏差的话， Jikalau ada yang meleset, ada yang menyimpang, 求你引导我走在真路里面。 tolong bawa saya kembali berjalan pada jalan yang benar. 主啊，你看我做的事情，我行的路， Tuhan, Kau melihat apa yang saya kerjakan, bagaimana saya hidup. 是不是在公正的道路里面？ Apakah di dalam kebenaran? 如果不是的话， Jikalau tidak seperti itu, 主啊，求你指导带领我进入那个真路公义的道路里面。
Tolong bawa saya berjalan pada jalan kebenaran dan keadilan. 我时刻把我的心灵敞开。 Saya senantiasa membuka hati saya di hadapan Tuhan. 主啊，求你对我说话。 Ya Tuhan, berbicaralah kepada diriku. 主啊，求你引领我前面的道路。 Ya Tuhan, pimpin jalan di depan saya. 这个是大卫的祷告， Ini adalah doa daripada Daud. 一个大国王的祷告。 Ini doa dari seorang raja. 为什么大卫这样祷告？ Mengapa Daud berdoa seperti itu? 因为他的试探太大了， Karena pencobaan yang dihadapi terlalu besar. 他的软弱也是很大。 Dan kelemahannya juga dia sadar begitu besar. 为了面对这一些的问题， Jadi untuk menghadapi masalah ini, 他说：“主啊，求你引领我， jadi dia berkata, Tuhan tolong pimpin diri 求你 saya. 光照我， Tuhan tolong berikan saya pencerahan. 引领走在这个正道的路上。 Tolong saya berjalan pada jalan yang benar. 这个是谨慎而警醒， Ini adalah sikap berjaga-jaga dan berhati-hati. 求主来引领带领我们前面的道路。 Kira Tuhan yang menolong memimpin jalan di depan kita. 那第二方面，我 Segi yang 们 kedua, 要求圣灵来充满我们。 kita mau memohon Roh Kudus memenuhi diri kita. 圣经说：“你们不要醉酒， Kita berkata kalian jangan mabuk anggur, 但是要被圣灵充满。 tapi harus dipenuhi oleh Roh Kudus. 上帝知道我们的软弱， Tuhan tahu segala kelemahan kita, 所以他就差派圣灵住在我们里面。 sehingga Tuhan mengutus Roh Kudus untuk berdiam dalam diri kita. 当圣灵住在我们里面的时候， Tak kala Roh Kudus berdiam dalam diri kita, 是否我们愿意顺服他呢？ apakah kita mau bersedia rela tunduk 是 taat 否 pada 我 pimpinannya? 们愿意求他来掌管我们心事、我们的道路呢？ Apakah kita mau bersedia menggunakan Roh Kudus yang memimpin dan menguasai hati dan kehidupan kita di depan? 这个是一个很重要的问题。 Ini adalah hal yang sangat amat penting. 我们要很诚恳来到主的面前，对主说 Kita harus dengan segala kesungguhan kita, ketulusan kita datang ke hadapan Tuhan dan berkata, 我愿意求圣灵来引领我的生命。 saya mau Roh Kudus datang menuntun kehidupan saya. 神灵不会勉强的来掌管我们的心， Dan Roh Kudus tidak akan memaksa untuk menguasai hati kita. 但是他要我们乐意甘心的把心献在他的掌权下。 Tapi Roh Kudus mau kita dengan segala kerelaan kita mempersembahkan hati dia di dalam pimpinan dan kuasa dia. 所以，一个被圣灵充满的人， Sehingga seorang yang dipenuhi Roh Kudus, 是要从他内心的渴慕开始， jadi harus dimulai daripada kerinduan di dalam hati dia yang paling dalam. 是从里面的渴慕开始的。 Jadi seorang yang mau dipenuhi Roh Kudus dimulai dari kerinduan dari hati dia yang terdalam. 不是从外边勉强进入我们的心 Jadi 里的。 bukan dari luar memaksa untuk memenuhi diri kita. 我们知道我们的需要， Kita tahu kebutuhan kita, 所以我们求圣灵来引领我们。 sehingga kita memohon Roh Kudus memenuhi dan memimpin diri kita. 圣经说，好像如鹿这个切慕溪水， Seperti Alkitab berkata bagaimana rusa merindukan sungai yang berair 在这个旷野干旱的地区里面， di dalam padang gurun yang kudus, yang tandus. 这个鹿如果它找到水的话， Kalau rusa ini mendapatkan air, 那非常能够充满填满它里面的那个干渴的这个心灵。 sehingga di padang gurun yang tandus, rusa ini kalau mendapatkan air, maka air ini bisa memenuhi kehausan daripada diri dia. 那圣经说，我们的心灵应该也是如此， Jadi Alkitab berkata hati kita, rohani kita mestinya seperti itu. 怎么样渴慕上帝？ Bagaimana kita harus merindukan Tuhan. 我们非常的需要的渴慕。 Jadi kita harus sungguh-sungguh butuh dan merindukan Tuhan. 当我们有这样渴慕的心， Waktu kita memiliki sikap hati yang rindu seperti itu, 圣灵会充满我们， dan Roh Kudus bisa memenuhi diri kita 来引导我们前面的道路。 dan bisa memimpin jalan kehidupan kita di depan. 各位弟兄姐妹， Bapak Ibu, 请问今天你的心灵所渴慕的东西是什么呢？ permisi tanya, apa yang hari ini yang hatimu rindukan? 你诚恳在主的面前说，你到底心中在追求渴慕什么东西？ Apakah engkau bisa dengan jujur berkata di hadirat Tuhan, apa yang hatimu sedang dambakan dan rindukan dan sedang kejar? 金钱地位，
apakah keuangan, apakah finansial, apakah kuasa, 或者房子、车子，或者各种各样豪华的东西吗？ apakah rumah, mobil, barang-barang yang bagus. 我们相信这些东西，上帝都会赐给我们，都会赐给我们的。 Kita tahu juga Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan bisa berikan hal ini pada diri kita. 但是上帝所要的，我们内心的渴慕是否像上帝的渴慕，或者像这些的东西的渴慕？ Jadi Tuhan mau tahu dalam hati kita apakah kita merindukan diri Tuhan atau merindukan barang-barang yang tadi disebutkan. 当一个人说我要被圣灵充满的时候， Tak kala seorang berkata, saya mau dipenuhi Roh Kudus. 是要从他的内心里面所输出的话，所渴慕的东西， Ini harus keluar daripada ungkapan, kerinduan daripada hati dia. 而且愿意把这个我们心灵的权柄交在圣灵的引导之下。 Dan juga bersedia menyerahkan kuasa kepada kehidupan kita di dalam diri Roh Kudus. 那我们就能够活在圣灵的引领里面。 Dengan demikian kita bisa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. 当圣灵引领我们的时候， Tak kala Roh Kudus memimpin kehidupan kita, 他一定会带领我们远离这个世界而罪恶。 Dia akan membawa kita meninggalkan dosa. 他会给我们力量，预备心，怎么样来迎接耶稣的来临。 Dan Roh Kudus akan berikan kita kekuatan bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. 如此，我们就好好预备自己。 Dengan demikian kita bisa menyiapkan diri baik-baik. 第三方面， Hal yang ketiga, 我们怎么样谨慎而警醒呢？ bagaimana cara kita berhati-hati dan berjaga-jaga, 就是我们要在教会的团体里面一起来成长。 yaitu kita harus di dalam komunitas gereja untuk bertumbuh. 上帝把教会设立在这个世界， Dan Tuhan mendirikan gereja di tengah dunia ini. 是为你为我而设立的。 Jadi didirikan ini untuk dirimu dan diriku. 教会成为我们属灵的家， Dan gereja menjadi rumah rohani kita. 教会成为我们在上帝里面，在基督里面的家。 Dan gereja menjadi rumah kita dalam Kristus dan Tuhan. 在这个家里面有上帝的同在， Dan di rumah ini ada penyertaan Tuhan, 有上帝的恩典， ada anugerah Tuhan, 有上帝的真理， ada kebenaran Tuhan, 有圣灵的引领。 ada pimpinan Roh Kudus. 所以弟兄姐妹不可以离开教会。 Jadi Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan gereja. 在希伯来书说，你们不要停止聚会。 Di kitab Ibrani mengatakan janganlah engkau berhenti di dalam ibadah. 如果你停止聚会的话， Kalau engkau berhenti dalam persekutuan, 你一定会跟随这个世界的势力而走。 dan engkau akan mengikuti kuasa dan ketertarikan daripada dunia ini. 这个教会是上帝为我们设立的， Dan gereja ini didirikan Tuhan bagi diri kita, 是为了我们能够一起在主里面成长。 supaya kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. 当你来到这个教会的时候， Tak kala Anda datang ke gereja ini, 有传道牧师可以对你说， ada penginjil, pendeta berkata pada Anda, 让你走在上帝的道路里面， supaya engkau berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. 为你祷告， Berdoa buat diri Anda 把神的话传讲出来， dan memberitakan firman Tuhan. 这个都是造就，这个都是造就的工作， Ini adalah suatu pekerjaan yang membangun diri Anda, 让我们能够谨慎警醒， supaya kita boleh berhati-hati dan berjaga-jaga, 让我们不是单单听这个世界的声音， supaya kita cuma tidak mendengar suara-suara dari dunia, 但是我们也是听到上帝的声音。 dan kita juga bisa mendengar suara daripada firman Tuhan. 让有人为我们祷告的时候， Tak ada orang yang berdoa buat diri kita, 是他将坚固我们的心。 dan itu boleh membangun iman kerohanian kita. 当有人劝勉我们的时候， Waktu ada orang menasihati diri kita, 那让我们走在正路方面， supaya kita boleh berjalan pada jalan kebenaran. 这个都对我们有好处的。 Ini semua mendatangkan manfaat yang positif bagi 所 diri 以 kita. 当主说你要谨慎警醒的时候， Saya katakan Tuhan berkata engkau harus berjaga-jaga dan berhati-hati. 你要很诚恳的，要很认真的来到教会一起成长，这个是上帝的祝福。 Sehingga engkau harus dengan sungguh-sungguh, dengan serius datang ke rumah Tuhan. Dan ini juga ada berkat Tuhan bagi dirimu. 那最后的一点， Dan poin yang terakhir, 就是我们要尽力热心侍奉上帝，传讲福音， yaitu kita harus giat melayani dan memberitakan Injil. 侍奉上帝， Melayani Tuhan, 传讲福音 memberitakan Injil. 是上帝的使命。
Ini adalah perintah dari diri Tuhan. 也是上帝的恩典， Ini juga ada anugerah Tuhan. 而且它的时间是有限的。 Dan kesempatan ini juga terbatas. 你们不可以说明年我才来侍奉上帝， Kita nggak bisa mengatakan tahun depan saya baru melayani Tuhan. 或者过2年、过3年我才来侍奉上帝。 Ataupun 2 tahun lagi, 3 tahun lagi saya baru melayani Tuhan. 我们不可以这样讲， Kita nggak boleh bicara seperti itu. 因为主耶稣这样说： Karena Tuhan Yesus berkata seperti ini. 趁着白天， Selagi siang, 你们要工作， kalian harus bekerja. 因为晚上要来。 Karena malam akan datang. 当晚上来的时候， Tak kala malam tiba, 你们不能够做什么了。 kalian nggak bisa buat apa-apa lagi. 这个什么意思呢？ Ini maksudnya apa? 我们侍奉上帝的时间， Yaitu waktu kita melayani 我 Tuhan, 们传福音的时间 waktu kita memberitakan Injil, 是有限的。 itu semua sangat terbatas waktunya. 现在有时间， Selagi masih ada kesempatan, 现在有力量， selagi masih ada tenaga, 我们就要尽量做。 kita harus kerjakan dengan baik. 当主来的时候， Tak kala Tuhan datang kedua kali, 我们就有一个很好的交代。 dan kita juga bisa berikan suatu pertanggungjawaban. 如果我们懒惰、拖拖拉拉的话，有一天主来到我们当中，我们怎么样向他交代呢？ Kalau kita bermalas-malasan, kita menunda-nunda, dan Tuhan datang, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? 所以当主对我们说谨慎而警醒的话呢， Tak kala Tuhan berkata, engkau harus berjaga-jaga dan berhati-hati, 我们要很快的侍奉上帝， kita harus segera melayani Tuhan. 用尽我们的办法， Kita harus segenap hati, segenap tenaga, 用尽我们的力量。 dengan segenap kekuatan kita. 那我们就这样做的话呢， Nah, kalau kita berbuat seperti itu, 我们的生命就很有价值。 maka hidup kita sangat berarti. 那我们就非常预备好我们的心来迎接上帝的来临。 Nah, hidup kita akan bernilai dan berarti, maka kita sedang menyiapkan diri kita dengan baik untuk menyiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. 我们大家这样对上帝说： Bila kita semua berbicara seperti ini pada diri Tuhan, 主啊，求你快来， Tuhan segeralah datang. 因为我预备我的心了。 Karena aku sudah siapkan hati saya. 我知道你的来临 Saya tahu kedatanganmu 是对我最好的， adalah yang paling baik buat diri saya. 是一个最荣耀的时刻。 Ada suatu saat yang paling mulia. 我渴慕 Saya menantikan, saya merindukan. 主啊，现在来。 Tuhan datanglah segera. 如果你这样讲的话， Jika engkau berkata seperti itu, 就是表明你的灵命是在一个健全的状态里面， itu menggambarkan berarti rohani Anda dalam kondisi yang sehat. 因为你已经预备好了。 Karena engkau sudah siapkan diri dengan baik. 愿上帝祝福我们。 Karena Tuhan memberkati kita. 我们低头祷告， Kita berdoa. 请把麻烦把。 Saja. 亲爱的父神，我们来到你的面前， Bapa yang terkasih, kami datang ke hadapan-Mu. 我们感谢你， Kami berterima kasih pada Tuhan. 因为你知道我们的需要， Karena Kau tahu kebutuhan kami. 你明白我们的光景， Engkau mengerti kondisi kami. 所以你对我们说话。 Sehingga Engkau berkata-kata pada diri kami. 你把马可福音第13章写下给我们， Engkau berikan Markus 13 bagi diri kami. 随时随刻要引领警告我们。 Sehingga senantiasa memperingati diri kita. 你对我们说， Engkau berkata pada diri kami, 要谨慎而警醒。 harus berjaga-jaga dan berhati-hati. 主啊，我们已经听到了， Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. 我们要遵行， Kami mau taat. 求圣灵帮助， Kirana Roh Kudus menolong diri kami. 求你的大能托住每一个弟兄姐妹， Kirana kuat kuasa-Mu menopang setiap diri kami. 让我们能够与上帝同行， Supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan diri Tuhan. 让我们真的渴慕主啊，你快来到我们当中， Sehingga kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan segeralah datang di tengah-tengah kami. 听我们祷告， Tuhan dengar doa kami. 奉了耶稣基督圣名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.